Sesungguhnya andai kata anak ini diketahui oleh puak-puak Yahudi yang lain, nescaya dia akan dibunuh. Lalu bila mana Nabi SAW duduk bersama dengan atuk dia Abdul Muttalib, tak lama Allah izinkan Nabi untuk merasai kasih sayang seorang datuk selama 2 tahun sahaja. Allah memisahkan di antara datuk Nabi Abdul Muttalib dengan Nabi SAW. Dan ketika itu kata riwayat yang mengatakan Nabi sangat merasai akan kehilangan datuk dia. Lalu Abdul Muttalib telah pun mewasiatkan yang menjaga Muhammad adalah ayah saudara yang bernama Abu Talib. Kerana Abu Talib dengan ayah Nabi adalah satu ibu dan satu ayah. Kita kena ingat Abdul Muttalib mempunyai ramai anak, 10 anak lelaki dan 6 orang anak perempuan disebabkan dia kahwin ramai. Lalu bila mana duduk dengan Abu Talib, maka Abu Talib dan satu keluarga merasai keberkatan yang ada kepada Nabi SAW. Lalu bila mana Nabi duduk bersama dengan Abu Talib, Nabi rasa tak selesa. Walaupun itu adalah ayah dan ibu saudara Nabi, tetap Nabi rasa macam tak selesa duduk saja-saja. Disebabkan itulah Nabi buat satu keputusan, kata Nabi SAW. Maka kata Nabi, ketika itulah di usia 9 tahun, aku mengambil keputusan untuk keluar mencari kerja, mengambil upah. Lalu upah yang aku dapat tu aku akan bahagikan 2. Separuh daripada itu aku akan bagikan kepada Abu Talib dan separuh daripada itu aku akan buat simpanan untuk aku. Lalu bila mana Nabi hari yang bekerja macam tu, mengambil upah dan sebagainya, sampailah umur Nabi 12 tahun, satu hari Nabi melihat Abu Talib tengah bersiap-siap untuk berdagang ke Syam. Maka ketika itulah Nabi kata kepada Abu Talib, aku nak ikut. Maka Abu Talib kata, wahai Muhammad, kami keluar ni bukan untuk berjalan-jalan. Kami keluar ni untuk bekerja, untuk berdagang. Dan sesungguhnya daripada Mekah ke Madinah sangatlah jauh, wahai Muhammad. Ketika itulah kata Nabi, aku menangis disebabkan aku nak sangat ikut. Aku nak sangat ikut rombongan yang diketuai oleh Abu Talib. Dan ketika itulah bila mana Abu Talib melihat aku menangis, dia tak sanggup, dia tak sampai hati. Lalu Abu Talib pun mengajak Nabi, tak apalah Muhammad, pergi bersiap, jom. Dan ketika itulah Nabi ikut rombongan yang diketuai oleh Abu Talib, rombongan berdagang untuk pergi ke Syam. Lalu bila mana dalam perjalanan dia sampai di tempat yang bernama Busra, daripada jauh lagi ada seorang padri Kristian daripada jauh dah nampak rombongan yang diketuai oleh Abu Talib. Dia nampak sesuatu daripada rombongan itu, lalu dia kata kepada pekerja-pekerja dia, wahai pekerja aku, masakkan makanan yang sedap, masakkan makanan yang special, kerana kita akan sambut satu rombongan yang sangat istimewa. Kenapa? Disebabkan daripada jauh padri ini dah nampak ada sesuatu daripada rombongan yang diketuai oleh Abu Talib. Lalu bila mana sampai rombongan itu, maka padri tadi mengajak kesemua ahli rombongan untuk masuk dan makan. Dan lalu bila mana dah semua makan dan masuk, dia memerhatikan seorang demi seorang. Apa yang istimewanya dalam rombongan ini? Mesti ada sebab. Lalu dia tengok seorang demi seorang. Maka dia tanya kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, ada lagi ke yang belum masuk? Ketika itulah Abu Talib kata, ada budak dekat luar sana, dia belum masuk lagi. Maka padri tadi minta kepada Abu Talib, tolong panggilkan dia. Lalu bila mana sampai je Nabi SAW yang berusia 12 tahun sampai di hadapan padri itu melihat Nabi, memerhatikan Nabi. Ketika itulah padri bertanyakan soalan kepada Nabi, lalu dijawab. Dan padri pun sentuh dekat bahagian belakang Nabi. Ketika itulah padri itu boleh tahu yang ini adalah Nabi akhir zaman, kerana adanya tanda nubuwah. Disebabkan apa? Disebabkan macam saya kata dalam video yang kita sebelum ni, padri ataupun Yahudi memang mereka dah pun kaji, memang mereka sangat kenal Nabi akhir zaman. Saking kenal yang mereka boleh tahu apa kelebihan Nabi akhir zaman, siapakah Nabi akhir zaman. Sampaikan padri itu tanya kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, siapakah budak ini? Kata Abu Talib, budak ini adalah anak aku. Kata padri, mustahil, tidak sepatutnya anak ini masih lagi mempunyai ayah. Dan ketika itulah Abu Talib kata, ya betul, aku bukan ayah dia, malah aku ada ayah saudara dia, dan ayah dia telah pun meninggal. Ketika itulah padri itu kata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, bawalah anak ini kembali ke kampung kalian. Sesungguhnya andai kata anak ini diketahui oleh puak-puak Yahudi yang lain, nescaya dia akan dibunuh. Disebabkan puak Yahudi bila mana dia dapati yang Nabi akhir zaman bukan daripada kalangan mereka, bukan dalam kalangan Bani Israel, ketika itulah mereka rasa macam tak puas hati nak bunuh Nabi akhir zaman. Kan? Sebab apa? Sebab memang kebiasaan mereka dah pun membunuh ramai orang Nabi. Jadi disebabkan itulah dinasihatkan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, bawalah anak ini pulang ke kampung kalian. Andai kata diketahui oleh puak-puak Yahudi yang lain, nescaya anak ini akan dibunuh disebabkan dia adalah Nabi akhir zaman.
Tengok. Sebab apa? Sebab mereka memang kenal tanda nubuwah. Mereka memang kenal. Macam Ruqayyah bintu Naufal. Memang dia kenal siapakah Nabi akhir zaman. Sampaikan Ruqayyah dikenal siapakah ayah kepada Nabi akhir zaman. Tengok. Sebab apa? Sebab memang mereka mengkaji. Memang mereka mengkaji. Mereka mencari Nabi akhir zaman. Sebab itulah sebelum Nabi berhijrah dekat kota Madinah, sudah pun ada ramai Yahudi dekat kota Madinah, disebabkan pada malam kelahiran Nabi SAW dekat kota Mekah sangat tenang dekat kota Mekah, seolah tidak ada apa-apa. Tetapi heboh, bising dekat kota Madinah bila mana mereka melihat ke langit adanya bulan, adanya bintang, yang mana bintang itu akan keluar ketika mana akan keluarnya Nabi akhir zaman. Ketika itulah bising satu Madinah yang mengatakan Nabi akhir zaman telah pun lahir, Nabi akhir zaman telah pun muncul. Ketika itulah mereka puak-puak Yahudi pergi ketuk pintu rumah ke satu rumah. Tanyakan anak lelaki ke anak perempuan yang lahir. Kerana kalaulah itu anak lelaki, boleh jadi dia adalah Nabi akhir zaman. Tapi Allah takdirkan semua penduduk Madinah pada masa itu melahirkan anak perempuan. Lalu ketika itulah mereka kata, sesungguhnya kita terlepas dengan kelahiran Nabi akhir zaman, kerana Nabi akhir zaman telah pun lahir. Disebabkan apa? Disebabkan memang mereka menantikan, menunggukan Nabi akhir zaman. Dan kota Madinah juga disebut dalam kitab-kitab mereka, yang mana salah satu tempat kota yang akan berhijrah Nabi akhir zaman, akan datangnya Nabi akhir zaman, kota yang penuh dengan kehijauan, itu buah kurma. Jadi itu di antara video kita pada kali ini berkaitan dengan bagaimana perjalanan Nabi SAW daripada Nabi lahir ataupun sebelum Nabi lahir lagi kita buat, sampailah Nabi diketahui akan kenabian, sampailah Nabi bertemu dengan padri, yang mana padri itu boleh tahu yang itu adalah Nabi akhir zaman. Jadi semoga apa yang saya kongsikan kepada anda memberi manfaat kepada anda. Nanti kita akan sambung video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, satu lagi sebelum saya habiskan video kita kepada kali ini, iaitu saya nak kongsikan kepada anda, iaitu satu produk itu daripada saya sendiri. Saya sendiri yang buat produk ni, saya sendiri yang pergi beli bahan, saya sendiri yang baking. Okey, produk ni daripada saya dan saya belajar formula resepi macam mana nak hasilkan satu cookies yang sangat sedap. Okey, saya ada produk yang bernama The Snack Cookies, yang mana The Snack Cookies ni adalah daripada saya sendiri, yang saya sendiri pergi belajar macam mana nak buat cookies yang sedap. Okey, just nak share kepada anda, saya ada dua flavor. Saya ada dua preser, iaitu yang dekat tangan saya adalah preser V Cookies. Kalau V Cookies adalah daripada vanilla butter, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, V Cookies daripada vanilla butter, dan satu lagi adalah Cha Cookies, pun sama, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, ini adalah dua preser yang kita sengaja buat kepada siapa-siapa yang peminat coklat, maka dia akan minat Cha Cookies. Tapi kalau anda jenis yang minat kepada vanilla, anda mesti minat kepada V Cookies, iaitu vanilla butter. Kita tengok banyak feedback daripada customer kami, bila mana sampai The Snack Cookies, sampaikan mereka ni berebut-rebut nak makan. Berebut-rebut nak makan disebabkan saking sedapnya The Snack Cookies. Ada tu di antara customer kami yang bila order 3 botol, dia orang kata tak cukup. Bila order 5 botol, dia orang kata tak cukup. Jadi macam mana nak order? Just order je, nombor dekat bawah ni, tekan je nombor WhatsApp dekat bawah, nanti akan ada tim kita yang reply. Okay, insyaAllah itu di antara value manfaat yang saya boleh kongsikan dengan anda. InsyaAllah kalau boleh tengok dekat feedback kami, banyaklah customer kami yang dah makan, banyaklah customer kami yang puji kesedapan The Snack Cookies. Sedap macam mana, anda kena try. Anda kena try dulu, barulah anda tahu macam mana sedapnya The Snack Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.